Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam anak yang baik lagi cerdik, 2.0, ambil peduli, bina hubungan, mencipta kejayaan, up Nogoi. Baik, tuan-tuan dan puan, hari ini saya ingin membuat resensi buku, sebuah buku yang bertajuk Mengajar Kanak-kanak Berfikir. Buku ini saya dah baca beberapa bulan yang lepas. Saya baca dah dua kali sambil saya mengulang-ulang apa yang menarik dalam buku ini. Buku ini berwarna jingga, berwarna purple atau ungu. Kemudian buku ini ditulis oleh Ainon dan Abdullah. Ainon dan Abdullah adalah merupakan penulis buku ini. Buku ini kalau ikutkan sedap dipegang sedap dipegang untuk dibaca. Jumlah muka surat pun tak banyak, lebih 104 bilangan muka surat sahaja. Berukuran yang amat bukan saja sesuai untuk orang dewasa tetapi juga untuk kanak-kanak lah. Ringan, tak tebal. Ukuran panjangnya 21 cm, manakala lebar 14 cm. Saya sangat tertarik dengan buku ini, iaitu apabila melihat saja buku ini yang saya pinjam di pusat sumber sekolah, tajuknya itu yang menarik minat saya, iaitu tajuk Mengajar Kanak-kanak Berfikir. Jadi dia sangat selarilah apa yang disarankan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia agar kita mendidik kanak-kanak untuk berfikir. Jadi dia sangat sesuai lah. Apatah lagi saya sebagai guru besar yang mengetuai sekolah kebangsaan Palung 3 di daerah Palung ini, kita sangat menitik beratkan dalam PDP untuk kita mengajar kanak-kanak berfikir. Jadi dalam buku ini dia mengajar cara-cara untuk guru-guru lah, para guru mengajar kanak-kanak berfikir. Jadi dia ada menjadi panduan lah untuk guru-guru melatih kanak-kanak supaya mahir berfikir secara logikal, kritikal dan kreatif. Dia ada diterangkan secara terperinci lah dalam buku ini. Okey, kandungan buku ini pun dia sangat sesuai lah dengan matlamat seperti mana saya sebutkan tadi, matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia dalam memperkenalkan kemahiran berfikir ini dan daya kreativiti kepada murid-murid sekolah. Jadi kaedah-kaedah yang ditunjukkan dalam buku ini sangat menariklah. Yang sebenarnya kaedah-kaedah yang ditunjukkan dalam buku ini untuk mengajar kanak-kanak berfikir ini telah pun diuji dan digunakan dengan meluaslah di negara-negara yang maju, seperti di Australia, di Amerika Syarikat, di Britain, malahan juga di negara Asia seperti di negara Jepun. Jadi dalam buku ini juga dia ada menyediakan latihan yang sesuai untuk kita beri kepada murid-murid ketika kita mengajar di dalam kelas. Jadi latihan yang dibina dan ditulis dalam buku ini adalah sangat sesuai dan untuk keperluan murid-murid tahun 4 hingga 6. Malahan juga dalam buku ini telah diolah dan disesuaikan untuk juga boleh untuk melatih kanak-kanak
yang berusia 6 hingga 9 tahun. Maknanya 6 hingga 9 tahun murid-murid itu ketika di prasekolah lagi, boleh kita mengajar murid-murid ini cara-cara berfikir dengan betul, ya. Jadi sebenarnya murid-murid ni pun kalau kita mengajar mereka berfikir dengan betul, dia adalah merupakan salah satu pendekatan yang menarik, kerana murid-murid ni apabila kita mendedahkan tentang itu, barulah murid-murid sedar bahawa sebenarnya murid-murid pun boleh berfikir, boleh berfikir. Jadi banyaklah kaedah-kaedah teknik berfikir ini boleh kita ajar di dalam kelas, ya. Antara yang menarik juga adalah kaedah-kaedah bertanya yang kadang-kadang murid-murid dalam kelas dia malu. Jadi kita boleh mempelbagaikan kaedah-kaedah untuk menarik murid untuk berfikir ini. Dan salah satu daripada kaedah yang menarik pada saya adalah kaedah bertanya ni, sebab dalam kalangan murid di kawasan Luak Palong ni kebanyakannya mereka agak malu. Jadi guru mesti memulakan untuk murid-murid ini berfikir, ya. Jadi saya mengharapkan agar ramailah apabila guru-guru mengajar di dalam kelas, mengajar murid-murid untuk berfikir. Dan buku ini adalah salah satu buku yang boleh dijadikan panduan lah untuk guru-guru, ya. Menjalankan kaedah berfikir, menerapkan kaedah berfikir dan mengajak murid untuk berfikir. Kerana apabila murid berfikir, dia akan menajamkan lagi pemikiran murid-murid. Saya ingat setakat itu saja dulu resensi buku daripada saya ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain masa. Jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.